Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri di atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Allah berfirman dalam surah Sajadah 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah tiupkan roh dalam jasad kita ni, kemudian Allah jadikan kita pendengaran dan penglihatan, qalilan ma tashkurun. Allah kata sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa jadi begitu, sedang jemaah mata Allah SWT? Kerana kalau kita lihat di sini, apabila ditarifkan sebagai syukur yang sebenar. Syukur yang sebenar itu, kalau kita lihat syukur yang sebenar, itu mesti ingat kepada pencipta. Ingat kepada pencipta. Ingat kepada penciptanya. Jadi ingat pada Allah SWT. Tapi hari ini kalau kita lihat, dengan adanya ciptaan, kita syukur pada ciptaan yang Allah kurniakan. Boleh dekat. Allah bagi nikmat macam-macam kat kita ini hari. Nikmat kehidupan. Macam-macam Allah bagi kat kita. Tapi kita lupa pencipta. Sebab kata ulama, dalam kita mentarifkan syukur yang sebenar itu adalah kita ingat kepada Allah SWT, pencipta. Ingat kembali kepada Allah SWT. Itulah qalilan ma tashkurun. Sangat sikit hamba-Ku yang ingat aku balik. Ini masalahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya, bagi salam. Terima kasih yang dah bersiaran dengan saya pada malam ni, insya-Allah. Bantu sebarkan insya-Allah. Bantu sebarkan dulu live kita pada malam ni. Mudah-mudahan biar ramai lagi yang mampu mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam yang penuh barakah, insya-Allah. Jadi pada malam yang penuh barakah ni, kalau kita lihat, kita dah sentuh dua perkara, yakni kita dah sentuh dua perkara. Kalau kita lihat, tengok pada skrin tu, kalau kita lihat, kita dah sentuh dua perkara yang kita dah kaji sebelum ni, yakni realiti keadaan kehidupan masa kini. Nampak? Realiti keadaan kehidupan masa kini. Tu. Yang kedua, nilai dunia dan seisinya. Hakikat dunia dan seisinya. Nampak? Kita dah sentuh dua perkara besar ni. Dan pada malam ni kita akan sentuh, kita masih dalam bab mukadimah lagi ni. Dalam pengajian hakikat kehidupan ni kita masih dalam mukadimah lagi. Apa makna mukadimah ni? Kita nak cerita pembukaan dia. Pembukaan apa yang menyingkapi, yang tersingkap. Kenapa kita boleh lupa pada pencipta? Sedangkan kita ni orang Islam.
Dan ayat tadi, qalilan ma tashkurun itu merujuk pada orang Islam, bukan orang kafir. Orang kafir langsung dah tak kenal, bukan tak ingat lagi dah. Tapi qalilan ma tashkurun ni, sedikit sangat yang bersyukur padaku. Ini tiga perkara yang kita nak sentuh pada malam yang penuh barakah ni. Kita dah sentuh realiti keadaan kehidupan masa kini. Mari kita bawa ulang kaji. Kita bawa murajaah. Sebelum kita sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita ni, insya-Allah yang istiqamah dalam menuntut ilmu, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tunggu sahabat-sahabat kita ni, kita kena bantu seramai boleh untuk kita tunjukkan jalan kebenaran, terutamanya tunjukkan jalan untuk hadir kuliah online ni. Siapa yang share tu tulis caption sikit, mari belajar, mari sesama. Jangan share kosong je. Share tu tulis caption sikit kat atas tempat share tu kan. Barulah sahabat-sahabat kita tu, yang mana yang baru nak mengenal, yang mana baru nak menyertai, dia akan menyertai. Tulis caption sikit. Alhamdulillah, saya banyak berhadapan dengan kekeliruan, belajar tentang hakikat kehidupan. Alhamdulillah, merungkai segala kekeliruan kehidupan. Sebab apa? Kita kena rungkai kehidupan kita, sebab dia akan kesan pada amalan kita nanti sebenarnya mata Allah SWT. Ingat, saya nak bawa contoh. Contoh paling mudah. Remaja ataupun kanak-kanak atau anak-anak kita solat. Umur kita ambil lah umur balik. Umur balik katalah 9 tahun perempuan dah boleh dah balik, sebenarnya 10 tahun. Lelaki kata 15 tahun. Kata seawal balik solat, berbeza dengan kita yang dah nak balik ni. Kita ni dah nak balik dah, bukan balik lagi dah. Nak balik dah. Mesti beza. Solat sama, perbuatan sama, tapi berbeza dalam pelaksanaannya apa? Sebab sudah ada kefahaman dalam kehidupan. Kehidupan ni banyak akan memberi kesan kepada amalan. Sebab tu kita tekankan perbahasan kehidupan. Dulu, time remaja, time tak ada masalah sangat tu, dia punya amalan biasa. Doa pun, lepas bagi salam pun cabut dah. Cuba tengok budak kalau berdoa macam mana. Cuba kita sekarang ni, yang remaja purba ni, doa kalau boleh terangkat tangan. Sebab apa? Macam-macam perjalanan hidup kita lalui. Macam-macam musibat datang, ujian datang, kesusahan datang. Nampak? Yang kita duk sangka A jadi B, yang kita sangka B jadi C. Nampak tidak? Jadi kefahaman-kefahaman ini tentang kehidupan tu terungkai, tersingkap satu persatu melalui perjalanan kehidupan. Dan apabila kita letakkan diri kita untuk memahami kehidupan melalui jalan ilmu, tarik ilmu, maka mudahlah kita untuk beramal. Tapi kita memilih nak faham kehidupan dengan jalan pengalaman. Yang mana saya selalu sering tekankan, berhati-hati belajar daripada pengalaman. Sebab belum tentu pengalaman kita mengajar erti hakikat dia. Belum tentu. Silap-silap pengalamannya trauma. Itu je. Pengalamannya kecewa. Pengalaman yang saya jumpa yang mengajar juga orang. Bagi nasihat juga. Tapi bersandarkan trauma dia. Bersandarkan sakit hati dia. Bersandarkan pengalaman ngeri dia. Jadi ini sebenarnya mata Allah SWT. Ini bukannya satu pendekatan yang kita nak tekankan di sini. Sebab tu kita tekankan tentang pemahaman tentang kehidupan ini sebenarnya mata Allah SWT. Okey. Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT hari ini kita akan menjikapi kehidupan yang sebenar. Baik, yang pertama kita dah sentuh tentang realiti keadaan kehidupan masa kini. Realiti kehidupan hari ini kita dah sentuh melalui nas Nabi SAW, hadis Nabi SAW daripada riwayat Ahmad At-Tirmizi. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Dan fitnah umatku adalah harta. Itu dia. Jadi kita dah tahu dah realiti kehidupan hari ini, harta. Harta menjadi fitnah utama. Harta ni apa? Kita dah bahas panjang lebar dah harta ni. Harta ni kita dah tengok pada sifat dia dah. Jadi harta ni kemuncak pada harta tu adalah puja-puji. Kemuncak pada harta itulah ananiah, keakuan. Itu kemuncak bagi harta sebenarnya. Sebab orang berharta ni, kalau dia mempunyai harta, dia akan rasa dia berkuasa. Ingat, harta mampu membuatkan seseorang itu hilang pertimbangan, merasakan, menyangkakan diri berkuasa. Harta itu juga akan pergi kepada tahta. Atas pada harta, dia akan pergi kepada tahta. Sebagaimana pemerintah-pemerintah terdahulu, Namrud, Fir'aun, Korun, nampak? Kaum Ad, kaum Samud. Nabi SAW dan juga para Nabi dan para Rasul dulu berdakwahnya kepada pemerintah.
Yang ada harta dan ada kedudukan, tahta. Ada tahta, tak ada harta, tak boleh jadi juga. Ada tahta, tak ada harta, tak jadi juga. Tapi bila ada harta, maka potensi nak dapat tahta tu tinggi. Nampak? Jadi sedang memang mata Allah SWT. Ini tiga perjalanan kajian kita. Dan kita dah sentuh tentang harta juga, itulah dunia dan seisinya. Kita dah sentuh dunia dan seisinya. Dan hari ini kita akan masuk menyingkapi kehidupan yang sebenar, muka surat 24. Muka surat 24, mana yang tak ada kitab tu, boleh rujuk. Saya just scroll je kat sini. Mungkin boleh tengok. Kalau nampak lah, melintangkan dia. Mana ada phone tu, cuba melintangkan dia, nampaklah nanti. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, kita akan pergi tengok muka surat 24 bagi edisi yang baru. Edisi yang lama, muka surat 19. Okey, ini saya go through dulu, kejap lagi saya sketch. Saya tengok. Okey. Baik. Menyingkapi dunia dan seisinya, kita dah sentuh. Dan malam ni menyingkapi kehidupan yang sebenar. Ni kita nak tengok. Tak apa. Yang mana yang dah live, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang dah live. Okey. Jangan lupa share. Betul Ustaz. Terima kasih Ustaz Ahmad. Tagline apa tu, nickname Muqris Riz. Terima kasih Ustaz. Jangan lupa tekan share jangan lupa tekan share buat pahala percuma. Baik. Jadi kalau kita lihat dalam menyingkap kehidupan yang sebenar. Menyingkap kehidupan yang sebenar ini, tak nampak. Mana tak nampak tu? Keluar, login balik. Keluar, login balik. Baik. Baik, kalau kita lihat, saya nak tunjuk dulu muka surat ni. Bagaimana kita nak keluar daripada situasi tadi? Pertama, realiti kehidupan masa kini tu dengan fitnah harta. Kemudian kita dah sentuh tentang nilai dunia dan seisinya, itu sangat menakutkan kalau kita tengok. Sehingga Nabi SAW mengatakan ianya seperti longgokan sampah. Dan kata Imam Muhasan Basri, itulah tempat kecelaan. Jadi apa yang harus yang kita buat? Apa yang perkara yang kita kena buat? Maka daripada situlah kita akan menyingkapi kehidupan yang sebenar. Di situlah kita akan menyingkapi kehidupan yang sebenar. Lalu bila kata sebenar, memang inilah saranan bagi orang yang nak berjaya. Yang nak berjaya itu hanya yang mencari kebenaran. Sebenar, bukan mencari kebendaan. Berpesan-pesan dengan kebenaran, bukan berpesan-pesan dengan kebendaan. Bukan berpesan-pesan dengan perasaan. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Kalau kita rujuk pada surah Al-Fat ayat 28. Yang mana Allah berfirman, yang bermaksud, dialah yang telah mengutuskan Rasulnya, yakni Muhammad SAW. Dengan membawa hidayah dan petunjuk yang agama yang sebenar. Supaya dia memenangkan dan meninggikan atas segala bawaan agama yang lain. Dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya itu. Nampak? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi syahida. Nampak? Jadi sekarang ni kalau kita rujuk pada surah Al-Fat ayat 28. Cuba lihat Allah kata apa? Allah lah yang mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk membawa hidayah, petunjuk dan agama yang benar. Yang agama Islam, agama yang benar apa? Adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Supaya dengan agama yang benar, dinamakan agama yang benar. Daripada zaman Nabi Adam AS sehingga Nabi Muhammad SAW itu dipanggil risalah kebenaran. Risalah kebenaran. Dan sampai kepada Nabi SAW barulah surah Al-Ma'idah ayat 3 itu digelarkan agama Islam. Agama yang diiktiraf oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Islam ni agama yang benar sebab Islam tidak membawa penganutnya atau pengikut itu mencari kebendaan. Kalau kita hidup mencari kebendaan, kita mencari perkara yang palsu. Hidup cari kebendaan. Percayalah ini lagi. Celik mata cari benda. Celik mata cari benda. Allahu Akbar. Ini yang bahaya.
tujuannya bila kata kita mencari agama ni mana mencari kebenaran supaya apa? Dia memenangkan dan meninggikan atas segala agama yang lain. Ini paling penting sebenarnya mata Allah SWT. Nah, ini paling penting. Saya nak bagi tahu bagaimana kalau kita betul-betul fokus kepada mencari kebenaran, maka kita akan dimenangkan oleh Allah Ta'ala dan ditinggikan atas segala kepercayaan yang lain. Kalau hari ini kita rasa down, kita rasa terbelakang, kita rasa terpencil, makna kita sedang mencari kebenaran. Orang yang mencari kebenaran, dia akan sentiasa terkedepan. Ada satu tagline apa tak? One step ahead, thinking one step ahead. Tu dia. Apa nama tak? Tagline ada satu kereta tu. One step ahead katanya. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, bagaimana kalau kita lihat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Jadi mencari kebenaran. Okey. Boleh semua? Okey. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, apabila kita nak mencari kebenaran, sebab di sini Allah suruh Nabi SAW menyampaikan dinil haq, agama kebenaran. Agama Islam adalah agama sebenarnya. Sesiapa yang ikut kebenaran, pasti dia akan ditinggikan. Dia akan sentiasa berada di hadapan. Orang yang mencari kebenaran, dia tidak akan terkebelakang. Sedang penonton, sedang imam mata Allah SWT. Dia tidak akan terkebelakang. Okay, baik. Kata kunci pada malam ni yang penuh barakah ni, kita nak lihat bagaimana kita nak pastikan bahawa adakah kita ni mencari kebenaran atau mencari kebendaan. Baik, di sini kalau kita lihat sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Sini. Okey. Baik. Keluar. Okey. Baik. Menjingkapi kehidupan yang sebenar, Kalau kita lihat bagaimana kehidupan yang sebenar itu bila kita rujuk kepada surah Al-Fat ayat 28 tadi. Surah Al-Fat ayat 28. Apa kata Allah? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ad-dinil haqq. Ad-din. Baik, ad-din, din. Iaitu agama kebenaran. Perhati baik-baik. Malam ni kita mengaji sungguh-sungguh. Perhatikan poin yang kita nak sentuh ni sebab kita nak keluar daripada kemelut fitnah dunia ni. Kalau kita tak berjaya keluar daripada kemelut ni, jangan harap, jangan mimpi dah nak kata mengenal Allah. Kita takkan mampu mengenal Allah kerana kita banyak mengenal makhluk daripada mengenal Khalik. Ingat, Allah kata tadi surah As-Sajdah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit hamba kunyang bersyukur. Baik, caranya adalah bagaimana kita nak menyikapi kehidupan yang sebenar. Bila sebut yang sebenar, apa lawannya? Ada palsu. Sebab tu dinil haq ni, din ni pegangan. Atau tadi agama. Agama apa? Islam. Pegangan. Bila sebut Islam, sebab apa Al-Haq ini dikaitkan dengan agama Islam?
Sebab pegangan yang sebenar itu adalah pegangan yang tidak bersandarkan kepada kebendaan. Ini dah dipanggil makhluk. Ini makhluk. Membawa manusia untuk kembali berpegang kepada, kalau dinil haq ini berpegang kepada Khalik. Nampak? Ini ciptaan, ini pencipta. Baik. Agama Islam, agama yang membawa umatnya itu untuk kembali kepada Khalik. Nampak? Khalik. Kita sebut senang. Dia suruh tunjuk, lintang pukang panggil. Sebut senang, kembali pada Allah, Islam balik pada Allah. Tapi yang dipegang kebendaan. Contoh, dalam kehidupan. Sebab din ni ada dua. Din ni, ulama syarahkan ada dua. Din yang pertama, Islam yang panggil pada ibadah khusus. Ibadah khusus. Din yang kedua itu adalah ibadah umum. Nampak? Ini ibadah khusus yang terkait dengan rukun yang 5. Ibadah umum ni terkait dengan rukun yang 6. Ini iman. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT, bila kata risalah kebenaran itu, dinil haq, membawa manusia beribadah secara khusus, kembali kepada rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5. Dan rukun Islam ni juga, padanya ada rukun iman. Rukun iman, ini rukun iman. Rukun iman ini hanya terlihat dalam kehidupan nanti. Rukun iman ni, ibadah umum ni kepada the way of life dia. Din, the way of life. Cara hidup dia nanti nak tengok. Dia orang beriman atau tidak. Kalau rukun Islam, dia terlihat pada perbuatan. Dia belum lagi terlihat pada kehidupan. Kehidupan dan perbuatan dua benda berbeza ya. Sebab kehidupan dan perbuatan boleh terasing. Dia boleh jadi benda yang terasing. Jangan terkejut orang yang berbuat contoh solat. Dia berbuat solat. Tapi kehidupan dia tidak seperti apa yang dia buat tadi. Contoh perbuatan tutup aurat. Ini semua rukun. Aurat. Tetapi kehidupan dia tidak seperti aurat dia itu. Macam perempuan. Oh cantik dah, tudung labu, dah pakai pudah. Sekali mari kehidupan dia, tu dia. Bahasa kasar, tak boleh belah katanya. Itu bahasa kasar saya panggil. Nah, tengok aurat Allah, muslimah, cantik. Sebab itu, tengok solat kemas, 1000 rakaat. Aurat dialah nampak paling menonjol sekali. Tapi perbuatan ni wajib. Ini rukun. Wajib. Solat dan aurat benda yang wajib. Tapi kita tak nak, kerana perbuatan kita tidak seiring dengan kehidupan yang benar, maka syariat tadi, perbuatan tadi difitnah. Difitnah. Kerana apa? Kerana kehidupan tidak seperti apa yang digambarkan dalam pemakaian dan perbuatan dia. Aku nampak hidup dia tak sama lah. Duk nampak kemas dah solat 5 waktu, pergi masjid ulang alik. Aku nampak dia ni pergi sana kuliah sini, pergi usrah sana usrah sini, muslimat sana muslimat sini. Aku tengok dia ni, oi, aurat dia jaga. Tapi mari kehidupan, dia huru-hara. Sebab apa? Kehidupan ni dia berkaitan dengan iman.
Ini Islam. Islam yang mana pada syiar, rukun. Rukun Islam, rukun iman. Adapun yang membezakan kita dengan kafir, itu solat. Itu mesti. Ada pun yang membezakan kita dengan kafir, itu aurat. Ini saya ceritanya asas ni, solat dan aurat ni. Tapi iman ni, sesiapa yang beriman dengan Allah, pasti dia menjaga solat. Sesiapa yang beriman kepada Allah, pasti dia menjaga aurat. Pasti dia menjaga Islam. Orang yang menjaga Islam adalah orang yang beriman. Hanya orang yang benar-benar beriman saja yang boleh menjaga Islam. Orang yang Islam, sekadar Islam, belum tentu dia boleh jaga Islam. Silat hari bulan, dia fitnah balik Islam. Sebagai contoh ni, kehidupan yang beriman tadi, dia tidak cari kebenaran. Di sinilah, kalau kita lihat, dalam konteks kehidupan, sedang penonton sedang dimahmati Allah SWT, kalau kita lihat dalam perbuatan dia ni, dia tak jumpa kebenaran. Tak jumpa kebenaran. Sebab itu, bila dia melakukan perbuatan, dia masih mencari kebendaan. Ni, dalam kehidupan dia, dia cari kebendaan. Sebab itu, kebendaan, apabila dia tak cari kebenaran dalam kehidupan dia, dia tak cari kebenaran dalam kehidupan, maka iman dia tidak akan mantap. Dia tak jumpa kebenaran. Dia buat dah. Solat-solat dah. Aurat-aurat dah. Ngaji-ngaji dah. Tapi rupanya, kebenaran tak ada. Dalam kehidupan, dia tak berlandaskan kebenaran. Arti kata lain, dalam kehidupan, dia tidak berlandaskan iman. Tu dia. Iman dan Islam itu adalah keseluruhan, benar. Kafah, keseluruhan. Kafah. Ni, dua-dua ni mesti ni. Mesti. Dia tidak boleh tidak ni. Iman, Islam, mesti bergabung. Kafah dia panggil. Keseluruhan. Wajib, benar Ustaz. Sebab itu, kalau dia sekadar pakai ikut Islam semata-mata, tapi tidak beriman, maka aurat dia tidak sempurna. Kalau solat dia sekadar ikut-ikutan, taklid, iman dia tidak benar, maka solat dia tidak sempurna. Solat dia mungkin akan hujung-hujung, tengah-tengah. Dia tidak jaga-jaga solat. Orang yang beriman pasti jaga solat. Orang yang beriman pasti jaga aurat. Pasti. Nampak? Sebab dia ada ketakutan. Ada takut. Takut sebab orang beriman tu orang yang takut. Apa kebenaran? Contoh iman, itu bicara soal ketakutan. Ini nanti kita masuk tajuk ujian dan masalah nanti. Nanti kita cerita. Iman tu al-khawf. Sepatutnya takut. Kebenaran sebenar dalam hidup ni kita ada ketakutan. Tapi ketakutan ini sepatutnya, yang mana ketakutan ini bila sebut iman, iman ni di dalam hati. Jadi ketakutan itu sepatutnya ada di dalam hati ini. Ketakutan yang ada dalam hati ini hanya ketakutan kepada Allah. Ini yang sebenarnya. Ketakutan yang hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ketakutan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kebenaran dia akan terzahir. Nampak? Kebenaran dia. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala ketakutan. Nampak? Dalam kebenaran. Cuma, saya nak kaitkan bagaimana yang dikatakan manusia tak cari kebenaran. Manusia tak cari kebenaran apabila bercampur aduk hidup dia. Bercampur aduk hidup dia kebenaran dengan kebendaan. Dalam kehidupan, bercampur aduk hak dan batil. Hak dan batil. Ya? Yang mana bercampur aduk kehidupan ini, bercampur aduk hak dan batin, maksudnya batin ni dosa. Ini pahala. Bercampur aduk. Bercampur aduk pula hak ni akhirat. Campur aduk pula dengan dunia. Dia bercampur aduk. Dan dia tidak fokus, confused. Dalam kehidupan ni, dia tidak tahu yang mana nak diutamakan. Diutamakan tak tahu. Dia tak tahu nak utamakan yang mana. Nampak tidak?
Bila kehidupan, Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Cuba tengok surah Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Cuba tengok. Dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Bagaimana Allah mengatakan, surah Al-Baqarah ayat 42. Kurang tawakal. Sebab apa dia kurang tawakal? Sebab dia tak kenal. Bagaimana nak bertawakal? Bukan kurang tawakal lah. Dia tak bertawakal. Wala talbisu. Talbis. Di sini datangnya Allah kata wala talbis. Jangan kamu campur adukkan hak dan batil. Talbis. Wala talbisul haqqa bil batil. Campur aduk hak dan batil. Wala talbis ni. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Baik. Bila kata Allah kata jangan campur adukkan dalam kehidupan kita, apakah hak, apakah batil? Dunia dan akhirat campur aduk, tak fokus. Pahala dan dosa campur aduk kita. Bila hidup bercampur aduk, habis. Kita tak tahu apa yang kita nak utamakan. Ini dia. Nampak? Benar, Tuan Rizwan, Mak Zain. Cinta dunia dan takut mati sifat yang sangat keji. Benar. Okay, baik. Caranya adalah, senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Maka di sinilah datangnya keutamaan. Keutamaan. Kalau kita lihat, bila kata nak mengupas kembali kebenaran, dalam perenggan yang bawah tu, apabila nak mengupas kembali kebenaran, kehidupan dengan kebenaran, maka mesti ada urutan. Kalau macam ni, kita tak tahu ni urutan, pahala dosa, akhirat dunia, mana satu Ustaz? Bila ni, dia akan jadi keliru. Keliru. Dia tak tahu nak mana utamakan, dunia dulu ke akhirat dulu. Mana satu ni Ustaz? Tapi kita kat dunia, kita utamakan dunia dulu tak? Ke dua-dua sekali ni? Dia confuse kat sini. Bila ada keliru, dalam kehidupan nak fokus yang mana, maka di situlah akan datangnya talbis, campur aduk. Dia akan ada campur aduk. Maka itu dia panggil terfitnah. Nampak? Baik, kejap lagi saya bagi contoh yang paling ringkas dan paling senang, insya-Allah. Bagaimana nak kita terjemah dalam kehidupan ni, saya cerita ilmiah dulu. Kalau kita lihat, baik, dalam muka surat 25 tu, edisi yang lama muka surat 20. Bagaimana kita nak tentukan balik ni? Orang beriman jaga solat, jaga rak, jaga okey. Sekarang ni kita sebut ni, sekarang apa pegangan kita ni? Bagaimana caranya kita supaya tidak keliru dan tidak terfitnah? Maka di sini kita rujuk surah At-Talaq ayat 3. Allah telah pun surah At-Talaq ayat 3. Cara kita nak keluar daripada kemelut ini, jangan keliru ni. Maka dalam surah At-Talaq ayat 3, Allah berfirman yang bermaksud, Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Dan surah Talaq ni, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha la balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah telah menentukan kadar dan masa. Nampak tak? Kadar dan masa. Kalau tengok takrif ayat ni, maksudnya kadar dan masa ni, ketentuan, kadar ni ketentuan, dan ditakrifkan juga ketentuan tu padanya ada masa. Macam mana kita nak kaitkan dengan perbincangan ini? Nah, sekarang ni, bila kita nak melakukan sesuatu, perkara itu, maka sebab itu Allah berfirman, bersumpah demi masa. Bila sebut masa,
Di sini kita nak kenal pasti balik adakah kita ini jenis orang yang campur aduk atau jenis orang yang fokus kepada tuntutan Allah. Kat sini kita akan nampak nanti. Sini penonton sebenarnya Imam Mata Allah SWT. Baik. Bila sebut masa, maka akan keluarlah satu perkataan dipanggil tertib. Dan tertib ni, kalau tengok rukun dalam rukun solat, dia akan jadi rukun ni. Tertib ni, mendahulukan yang dahulu, mengkemudiankan yang kemudian. Maksud tertib ni, dia melibatkan masa lah. Mengutamakan yang utama. Makna tertib mengkemudiankan. Ini kata ulama, mengkemudiankan yang kemudian. Nampak? Itu makna tertib. Baik, sekarang ni, mengutamakan yang utama, mengkemudiankan yang kemudian. Mana? Maka kita tengok flow dia. Dia panggil kaifiat, kaedah. Baik. Mengutamakan yang utama, mengkemudiankan yang kemudian. Okay, mari kita tengok dalam kehidupan. Terus tengok dalam kehidupan tadi. Bila contoh kita sebagai manusia, bila kata manusia, Allah jadikan kita. Ni bagi tujuan hidup ni. Allah jadikan kita ni. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat 21. Ayat 21. Manusia ni yang utamanya, nampak ni kita cerita balik yang utama. Kalau kita fikir nak macam mana dunia ke akhirat dulu, kita kena balik kepada nas, kepada kebenaran. Apa yang utamanya? Tertib susunan tu. Apa yang utama? Jadi yang utamanya kalau rujuk pada Quran, Allah jadikan manusia yang utama dia sembah Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembah Allah ni utama. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Benar Ustaz, tertib dalam fiqh solat tu syarat sah tu, rukun tu, fiqh. Tertib. Yang mana berdiri betul kemudian takbir. Allahu Akbar. Kalau tak ada tertib, jangan buat main. Besok imam tukar-tukar tu. Angkat takbir bagi salam dulu, jangan main-main. Kalau tak ada tertib, dia tak ada susunan dalam amalan. Tertib ini menyebabkan amalan itu tersusun dan tidak akan berubah. Sampailah ke bila-bila. Dan tertib dalam kehidupan pun sama. Tidak pernah berubah. Sedang penonton sedang Imam Mata Allah SWT. Cuma yang berubahnya kita. Kita berubah perangai. Sebenarnya perubahan tidak berlaku. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum itu melainkan kaum itu yang mengubah nasib mereka sendiri. Diri mereka yang mengubah sendiri. Mengubah ni maksudnya tertib. Allah dah susun, dah tertib dah. Kalau nak berjaya macam mana? Kalau nak senang hidup kat dunia macam mana? Ada dah. Tapi kita je ubah. Ikut sedap rasa kita. Ikut sedap kita. Nampak? Ikut prioriti, ikut tertib, ikut yang utama. Baik. Sekarang ni isunya sembah Allah. Soalan. Sejauh mana kita jadikan sembah Allah ni sebagai kita punya main tasking. Task force kita. Bagaimana sembah Allah ni menjadi agenda kita. Agenda hidup nak sembah Allah ni. Nampak? Yang mana kalau berbalik kepada kebenaran, la ilaha illallah. Balik kepada kebenaran, la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sekarang ni, sembah Allah ni tiada yang berkuasa. Tiada yang berkuasa. La ilaha. Sebab tu nafi sebab sini. Sebab tu bermulanya itu hidup, itu bermula mesti menyembah Allah. Bermula itu dengan mengenal Allah. Nafi. Kalam la illallah. Isbat. Nafikan kewujudan. Nafikan ada kuasa. Kuasa. Ilah ni kuasa. Tiada lain yang berkuasa. Illallah. Melainkan hanya Allah yang berkuasa. Baik, kita duk sebut, ya saya tahulah Ustaz Allah berkuasa. Nak tahu tak tahu, mari kita tengok kehidupan lagi. Nak tahu tak tahu, mari kita tengok. Jangan main sebut dia. Iman tidak diambil dengan sebutan. Iman diambil dengan tasdiq bil qalbi, membenarkan. Baik, bila mari dalam kehidupan, mari bab duit. Ni bab duit ni. Mari bab harta. Sekarang ni, tadi kita dah nafi kan? Kita kata sembah Allah saja. Sembah Allah. Sungguh sembah Allah. Okey, baik. Sekarang ni, bila mari isu duit, isu harta, kenapa bergaduh? Kenapa bergaduh nak dapat juga? Bergaduh, berebut nak, bergaduh sebab nak dapat. Bergaduh tu, gaduh nak cepat. Nak cari duit, semua kena cepat. Fast action, fast result. Tu dia keluar ayat tu. Oh, kena cepat. Oh, tak boleh. Kita tak kena grab the opportunity, dia panggil. Sebut saja kena cepat. Mari je bak duit, bergaduh nak cepat. Tak boleh lambat. Nanti kita hilang. Nampak? Adakah Allah suruh cari duit dulu? Hidup celik mata tu, cari duit ke? Cari harta ke? Jaga panskat, jaga waktu solat atau jaga panskat? Mana yang utama? Di sinilah berlaku kita menyembah harta kerana kita meletakkan kuasa pada harta. Melalui kuasa yang mana kita menisbahkan harta itu kaya. Harta itu rezeki. Kita meletakkan rezeki kaya itu pada apa? Pada harta. Tu dia. Kita nak cari rezeki. Betul lah, mulut cakap cari rezeki. Mulut dia cakap. Tapi pelaksanaan tak cari pun. Cari harta. Mulut dia cakap cari rezeki. Mulut dia cakap. Tapi hakikatnya dia tak cari rezeki. Sebab apa? Kerana harta, dia lambat solat. Kerana harta, isteri jadi derhaka. Kerana harta, suami banyak meninggalkan nafkahnya. Kerana harta, suami menjadikan alasan tidak mendidik. Saya sibuk nak didik macam mana, Ustaz? Saya nak didik suami isteri saya macam mana? Sibuk. Pergi malam, balik malam. Kerana harta tu. Isteri pula jenis tak sabar. Tak sabar kalau bini laki dia tak ada harta, dia tak sabar. Dia sanggup jadi orang yang derhaka. Dan berapa ramai hari ini melihat kuasa pada harta mampu mengubah segala-galanya. Ustaz, kalau tak ada harta macam Ustaz lah. Kalau tak ada harta macam mana boleh live malam ni? Semua pakai harta ni. Tak dia nak corner baring kat situ. Saya jawab balik, ada aku kisah katanya. Aku ada heran ke nak cari harta ni. Biar kita faham tujuan. Keperluan itu ada harta, keperluan. Tapi bukan tujuan. Harta, keperluan. Bagi seorang suami. Keperluan ada harta. Malah sampai satu tahap jadi kewajipan. Kewajipan tak atas. Sebab apa kewajipan? Nafkah. Sebab apa? Sembah Allah kan? Sembah Allah. Kalau sembah Allah ni kan ada hukum ni. Hukum pada nafkah. Pada sembah Allah ni kena ikutlah hukum. Baik, adakah kerana nak menyelesaikan kewajipan nafkah meninggalkan kewajipan solat? Nampak? Mana boleh?
Solat tetap kewajipan, nafkah tetap kewajipan. Solat ada waktu tertentu, nafkah tidak ada. Tapi kenapa banyak dikorbankan waktu solat? Itu tidak cukup dengan itu lagi. Dengan meletakkan bahawa kuasa pada harta itu mampu mengubah hidup dia. Ini tak boleh. Pada suami kewajipan ada harta. Sebab kewajipan ada harta tu untuk nafkah, bukan untuk rumah besar. Kewajipan ada harta tu untuk nafkah. Sekadar boleh rumah, sekadar ada kereta, sekadar ada makan minum. Keperluan. Tengok kalau bantuan kerajaan. Bagi ikut kemahuan ke keperluan? Itulah keperluan. Banyak manalah overhead macam mana pun, ikut keperluan. Nasiblah kamu overhead besar, siapa suruh? Katanya. Saya bagi bantuan keperluan tu sama semua, 1,600 contoh. Bantuan kan ikut keperluan. Keperluan makan minum, pakai. Mana dia ikut kemahuan? Suami ni, bila kata harta ni, itu pada suami. Okey, sekarang kita tengok. Dan tuntutan suami ni cari harta ke? Tak, bukan tuntutan cari harta. Tuntutan pada suami ni mendidik. Ini tuntutan lah. Sehari bab mendidik ni suka nak. Betul Ustaz, suami saya tak pandai mendidik. Pula dia konak kat situ. Betul mendidik. Harta mendidik. Ini tuntutan yang pertama. Ini secondary. Mendidik ni wajib. Okey, sekarang ni mendidik dan mencari harta nafkah tetap pada lelaki. Lalu dia pun taat pada Allah. Bagaimana nak membuktikan dia taat pada Allah? Dia tidak mengurangkan kewajipan dengan Allah. Yakni kalau solat, dia tidak mengurangkan solat. Kalau dia mendidik, dia tidak mengurangkan mendidik. Sebab ini dari Allah ni, mendidik ni. Harta ni, dia untuk maslahah manusia. Tapi bagi kita sebagai suami, dia tidak boleh letakkan harta sebagai main agenda. Sebab apa bini tak puas hati? Nanti isteri mengajuk tak dapat harta. Tak dapat ni, ada penin. Ni isteri yang mata duitan ni. Lepas tu isteri pun cakap, saya tak mata duitan lah Ustaz, saya ada duit saya sendiri. Punggah. Kat situ pun sama. 2 kali 5. Pergi dekat isteri pula. Di mana keutamaan isteri? Tengok. Dia ada keperluan pegang duit ke? Saya nak tanya balik ni dalam ni. Ada tak keperluan isteri pegang duit? Jangan cerita dulu suami je ni tak bagi nafkah ni. Cerita dulu hukum ni. Kita balik pada kebenaran ni. Supaya isteri-isteri yang mana pegang duit, supaya dia sedar diri. Allah, aku dah pegang duit ni. Untuk apa ni? Keperluan ke apa? Adakah keperluan isteri ada duit? Ada keperluan ke? Hutang Ustaz. Hutang datang macam mana keadaan hutang boleh datang? Kita yang menambah-nambah ke? Kita yang mencari ke? Ataupun tuntutan isteri kena berhutang? Tak ada juga. Oh, keperluan Ustaz, suami saya tak bagi duit. Dah, cerita suami tak bagi duit tu macam ni isu dia. Dia tidak boleh sewenang-wenang jadikan alasan. Nak jadi kepada kewajipan. Jauh sekali. Jauh sekali isteri kewajipan untuk harta. Jauh sekali. Jadi, kemungkinan dia akan jadi kemahuan. Ini nafsu. Saya tak mahu Ustaz. Biarlah ada duit sendiri. Tak sukalah minta-minta. Ini hukum mana pakai tak suka minta-minta ni? Kemahuan isteri nak kena ada duit sendiri ni. Hukum mana ni? Tak ada keperluan, tak ada kewajipan. Malah kemahuan supaya isteri ni tak nak minta-minta. Ini yang bahaya. Ini bukan, kalau balik kepada kebenaran, balik pada keutamaan. Utama isteri untuk apa? Taat. Ni cerita tu, buat taat. Sebab tu saya dah ulang-ulang. Jaga yang mana Nabi kata, jaga solat, jaga puasa, jaga kehormatan, dan taat suami. Ada suruh kerja? Ada suruh bisnes? Ada ke? Isteri-isteri pun cakap, tak macam alasan lah tu. Sekarang ni terima dulu kebenaran walaupun berat. Terima dulu. Habis Ustaz dah meniaga, dah kerja macam mana? Sedar. Biar sedar diri. Bukan rasa perasan diri, bangga diri. Saya ada duit sini, saya. Jangan. Sekiranya kita dah termasuk dalam wanita-wanita yang tiba-tiba ada kerjaya ke ataupun ada perniagaan, hati-hati dan beringat.
Sebab itu bukan keutamaan bagimu, wahai wanita. Bagi suami je. Lalu isteri pun cakap, ya Ustaz, sebab nak mudahkan suami. Sekarang nak mudah suami, kalau suami minta duit, jangan bergaduh. Ini kadang-kadang yang dah ada duit bergaduh. Jangan main-main. Isteri beri barang online senang. Patutnya isteri yang ada duit, sedekah banyak. Tahniah kepada isteri yang ada duit, sedekah. Itu pun sebab keperluan. Kalau tidak jadi dosa, jangan main. Jangan main, isteri. Sebab dia tak ada kewajipan. Dia sedekah yang paling utama dekat suami dia lah. Tapi tak sedekah pun. Tak boleh Ustaz sedekah. Suami-suami lah dia ada duit. Dia nafkah dia kan. Kewajipan untuk dia kan. Dah tu. Isteri pegang duit untuk apa? Beli Shopee senang Ustaz. Shopee, Lazada senang. Kata. Beli lincu, lipstick. Tak harapkan suami. Dah tak harapkan suami. Ada suami buat apa? Tak payah ada suami lah macam tu. Nah, ini kita cerita tajuk keutamaan ni. Sidang jemaah mata Allah SWT. Keutamaan. Berbalik soal kebenaran, tertib kehidupan. Ramai tu lari protokol ini. Bila lari protokol ni, itunya huru-hara hidup. Main agenda, harta. Nampak? Letakkan suami isteri bagi dua. Suami pun ada, isteri pun ada. Ini menjadi kuasa. Kuasa nombor satu ni. Dalam rumah tangga, harta jadi kuasa. Secara tak langsung, dalam rumah tangga, harta dominan keluarga. Suami mesti ada harta. Mesti. Kalau tak ada, isteri akan start engine. Abang tak ada duit, saya start engine. Saya start engine. Saya pegang kunci ni. Meletar tangan ni. Okey, abang ada duit. Dah. Butuh kolumur suami cari duit. Lepas tu isteri yang baik sikit, dia kata, tak apalah bang, abang tak susah je bang. Sebab saya pun dah ada duit saya sendiri. Saya ada niaga online. Saya ada bisnes, macam-macam lah saya buat. Bang, tak apalah. Abang tak perlu fikir pasal saya lah. Pula, katanya. Nanti kalau suami buat tak tahu pula, marah pula. Confuse hidup. Confuse. Sebab itu sedang jemaah mata Allah SWT. Biasanya isteri yang perlukan duit sebab suka berhutang. Ya, dia dah ada hutang lama dia. Start engine dia. Suami duk fikir harta, isteri pun fikir harta. 2 kali 5, 5 kali 2. Sama je kadang-kadang ni. Sedar dulu. Sekarang ni kita kena sedar dulu. Letak kebenaran. Allah Ustaz, beratnya tanggungjawab suami nak kena sara isteri. Dah memanglah. Itu kebenaran. Saralah. Di situlah datangnya nanti Allah luaskan jalannya. Allah luaskan rezekinya nanti. Kena yakinlah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang itu tugas. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, nak kawan asuh isteri, kemauan isteri itu menjadi cabaran Ustaz. Ya benar. Bayangkan, nak bagi tahu, harta ni bukan yang utama. Harta ni pula, dia fitnah. Bukan utama. Yang utama itulah pahala. Ini yang utama. Sebab nak cari pahala lah kena ada harta. Sebab nak cari pahala lah kena ada harta. Nampak? Ini kena terima dan suami pun kena terima. Jangan sewenang-wenangnya, awak kerja lah, awak berniaga lah, suka. Tak boleh. Suami jangan suka-suka suruh isteri bekerja, jangan suka-suka suami isteri ada harta. Sendiri dengan kuderat dia. Biar harta datang pada suami. Allah Ustaz, berat dah Ustaz. Dah itu tanggungjawab suami, terimalah. Isteri pula jangan minta-minta pula. Kalau betul abang tak nak saya kerja, bagi 10,000 sebulan. Amboi, tapau. Dia jadi perah urut. Abang, kalau betul saya tak nak kerja, abang kena bagi saya sekian. Ini isteri mata duitan. Isteri tak boleh pakai macam ni.
Jangan main-main. Sebenarnya mata Allah SWT. Sebab cari pahala. Isu kita ni nak cari pahala. Nak cari pahala barulah kena ada harta. Tapi tak semestinya kena ada harta. Nampak? Dia akan jadi fitnah. Jadi bila kata fitnah ni, yang menyebabkan ramai kembali pahala ni terkorban. Pahala ni patutnya jadi pahala terkorban. Malah ketika mencari harta, pertama melihat harta ini mulia. Kita melihat harta ni mulia. Kita lihat harta ni utama. Ni nampak tak? Ini semua pergi berdosa ni. Bila lihat harta tu mulia, harta tu utama, harta itu ada kuasa, maka akan datanglah penyakit cinta dunia. Sini datang cinta dunia. Sebab dengan harta boleh dapat mulia. Walaupun kita sebut dia tak ada, tak mulia lah Ustaz dengan tak ada harta. Cuba tengok pakai branded dengan pakainya, cak ayamnya. Kalau tak kena gaya iman di dada, mesti akan berbeza punya. Mesti berbeza punya. Jangan main-main. Nampak? Sekarang ni cinta dunia, bayangkan fitnah ini ada dekat isteri, suami. Bayangkan fitnah ni ada dekat isteri. Bayangkan. Dia nak dimuliakan, dia nak berkuasa, dia nak diutamakan. Rasa tak? Sebab tu kena saya jumpa ada isteri yang pertama tu goncang sebab ni. Bila dia tak mampu bagi harta, dia terpaksa utamakan isteri dia lah. Itu yang kadang-kadang mana yang poligami, bukan poligami, polistrin. Polistrin yang gumigami tu dia tak boleh nak balance tu. Sebab apa? Dia tak ada harta. Bila tak ada harta, dia kahwin lagi pula tu. Isteri pula jenis yang survival. Saya dah bagi semua hidup saya kat abang. Tiba-tiba abang kahwin lagi ni. Abang memang cari pasal. Sekarang abang kena utamakan saya. Tak kisahlah abang ada 2 ke 3 ke 4. Saya only the one katanya. Saya benarkan abang kahwin lagi. Tapi utama tetap utama. Saya is number 1 katanya. Habislah. Itu yang saya jumpa ramai isteri-isteri. Yang mana isteri nombor 2 tu mengadu. Saya tak ada giliran Ustaz. Saya tak ada ini. Siap. Sebab ni. Sama juga yang isteri kedua pun lebih kurang. Sama 2 kali 5 juga kadang-kadang tu. Mana yang ada harta tu. Dia nak dimuliakan. Dia nak diutamakan. Dia nak berkuasa. Nak pula isteri yang sponsor suami. Semua benda dia bayar. Siap nanti. Ni cinta dunia. Suami pula yang ada harta nak dimuliakan. Nak diutamakan. Nak berkuasa. Inilah fitnah. Mana agenda pahala tadi mana? Agenda pahala tadi mana? Hilang. Hilang. Agenda pahala hilang. Ini ciri cinta dunia ya. Sedang jemaah mata Allah SWT. Jangan bawa main. Ini ciri cinta dunia. Nak dimuliakan. Pengaruh. Nak diutamakan. Nak kuasa. Sebab tu berlakunya rampasan kuasa dalam rumah tangga. Ingat. Suami-suami tumbang dan kecundang. Dirampas kuasanya oleh isteri. Jangan main. Sebab isteri ni diletakkan harta. Ni dibubuh semua kat isteri ni. Bila isteri pegang harta, Ustaz, lelaki tak pandai urus harta, perempuan yang pandai. Dalil mana kata? Dalil mana kata? Kalau tak, kenapa Baitul Mal Rasulullah SAW yang pegang? Kenapa Rasulullah tak nantik perempuan? Kenapa Nabi yang pegang uruskan Baitul Mal? Nabi ada Baitul Mal sendiri. Kenapa Nabi tak suruh isteri-isteri Nabi yang uruskan? Even Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ketika berkahwin dengan Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha bagi semua harta kepada Nabi. Sebab tahu perempuan kalau pegang harta huru-hara. Mengaku je lah. Huru-hara. Pegang harta dia pening dia. Huru-hara dia. Sebab dia tak ada kekuatan untuk pegang tu. Harta tu dia ada fitnah dia berat. Lelaki yang pegang pun huru-hara. Tengok Firaun. Ada harta, lupa diri. Tengok Qarun. Mula rasa mulia. Mula sangka dia utama. Kuasa, semua kat dia. Ini kan pula perempuan nak pegang. Sedar dirilah orang perempuan. Minta maaf cakap. Orang lelaki pun kena beringat benda ni. Sebab ini keutamaan. Saya cerita malam ni keutamaan. DAP dalam rumah. Jangan main-main. Ingat,
Sebab tu hati-hati. Biar duit yang ada pada isteri daripada suami. Suami bagi pada isteri. Minta lah. Isteri minta je lah. Apa masalahnya? Dapat tak dapat tu istiharah lah nanti. Buatlah solat hajat. Allah payahnya lah nak minta. Saya payahnya nak minta kat suami. Dah. Nabi SAW ketika Hindun yang makan jantung pak saudara Nabi Hamzah masuk Islam. Jumpa Nabi mengadu tentang suami dia Sufyan. Punyalah kedekutnya. Nabi tak kata pun dekat Hindun, kamu kena usaha lah Hindun. Kamu kena berusaha lah Hindun. Demi masa depan kamu ni. Malang sungguh kamu dapat suami yang kedekut ni. Nabi tak kata. Nabi kata, boleh kamu ambil duit suami kamu tanpa kebenaran. Ambil seperlunya. Ini dah kita semahunya. Suami tak bagi dia, start enjin. Pantang tak bagi, start enjin. Nak cari. Tak boleh sabar. Ingat, ini mentaliti kena ubah. Mentaliti mengatakan isteri yang paling teliti urus rumah tangga, pegang duit. Siapa kata? Tak jumpa. Saya tak jumpa dalil. Kalau ada sila bawa pada saya. Kalau saya terlepas pandang. Setakat ini saya jumpa tak ada. Saya cari tengok tak ada. Sebab itu mengurus rumah tangga nafkah kat laki. Laki yang kena pegang duit. Bagi dekat isteri berapa nak. Bukannya, bang, ini kredit awak pakailah. Aku biru. Habis jahanam. 6 jahanam. Habis. Perempuan 99 dunia nafsu. Betul ke Ustaz? Tak betul Tuan Ahmad Yusof. Sama. Laki perempuan sama. Kalau suami suruh pegang, pegang je lah. Puan Fazilah, suami suruh pegang, peganglah. Bukan suami suruh pegang, kita enjoy. Dah suami suruh pegang, peganglah. Laki tak boleh percaya, nanti buka cawangan lagi. Pada muka lah, kesian Puan Atikah. Kahwin dengan laki tak boleh percaya, siapa suruh? Pergi kahwin dengan laki tak boleh percaya, siapa suruh? Siapa suruh percaya pada laki? Laki pun jangan percaya pada perempuan. Sekarang kita bergaduh, dia tinggalkan kita. Sama ada 2 kali 5 laki perempuan ni. Laki pun tak boleh percaya kat laki, nanti buka cawangan lain. Sama juga orang perempuan, sama je. Nanti dia tak puas hati, dia minta cerai, dia kahwin dengan laki lain. Sama je. Cerita bab kebenaran, jangan nak tuding mana-mana. Sama 2 kali 5, 5 kali 2. Selagi dia tak ada Allah, selagi itu huru-hara hidup dia. Sebenarnya mata Allah SWT. Sama. Sebab saya jumpa ramai. Perempuan ada duit sikit, dia ada harta sikit, ada kedudukan sikit, mula. Suami tak puas hati, suami nak kahwin lagi, dia mula nak minta cerai. Minta cerai sebab apa? Dia ada harta, dia ada duit. Lepas tu dia kahwin laki lain. Apa nak cakap tu? Nak cakap macam mana tu perempuan Atikah? Duk cakap laki cek cawangan langit, perempuan pun sama. Dia cari laki yang setia kononnya. 2 kali 5. Laki insan yang lemah. Allah, Tuan Rizal lemah sungguh tu. Suami pegang duit sendiri, tak pernah pegang duit suami. Betul lah tu. Mana boleh pegang duit suami? Peganglah duit yang mana suami bagi. Atau suami kata, nah ni duit kamu. Baru boleh jadi duit isteri. Macam mas kahwin lah. Mas kahwin bila bagi haram minta balik. Jadi suami yang bagi niat, contohlah kata bagi isteri je 500 sebulan. 500 tu duit isteri. Dia nak buat apa ni 500 tu dia punya pasal. Tapi ingat, kalau dia buat benda dosa, kita tak tegur, kita tanggung. Sebab tu suami-suami yang ada isteri-isteri meniaga, dia ada duit-duit belakang-belakang tu, kalau kita tak peringatkan isteri tentang harta ini boleh jadi bala, kalau dia buat benda yang dosa dan kita tak ambil tahu urusan harta dia, tanggung suami. Sebab tu lebih baik kena tahu urusan harta tu dari mana dapat. Sebab soalan dari mana dapat ke mana pergi itu ditanya oleh Allah Ta'ala nanti. Dan suami bertanggungjawab atas harta isteri. Suami bertanggungjawab atas harta isteri. Apa maksud bertanggungjawab tu? Kalau suami buat tak tahu. Contoh, dia kata begini. Dia kata, dah tak tahulah duit isteri lah, pulanglah katanya. Biarlah Ustaz, duit isteri. Jangan main-main. Sebab kita berkuasa untuk bertanya. Bukan kata main lepas gitu je. Jangan main-main. Sila nyembah mata Allah SWT. Ustaz, ibu tunggal semua terbela. Bapa tunggal tak dapat bantuan. Bapa tunggal boleh berusaha. Tak apa, tak ada masalah. Memang ibu tunggal, itu memang kena bela.
Bukan bela, bela sekali. Kalau boleh, bela sekali. Ya, suami kena ambil tahu harta isteri sebab di bawah tanggungan dia. Dia yang bagi izin isteri je bekerja, berniaga. Jangan buat tak tahu. Jangan kita kata, oh isteri ada harta tu bukan urusan saya ustaz, urusan kita yang bagi izin dia bekerja. Suami yang bagi izin isteri bekerja. Suami yang bagi izin isteri berniaga. Kalau isteri buat benda yang haram, suami tanggungjawab. Jangan main-main. Walaupun bukan salahnya Tuan Raja Sarizal, begitulah wanita. Wanita hari ini dimomokkan supaya suamilah yang kena berlemah lembut dengan isteri. Biasanya sedangkan Nabi SAW Mahfum Madi mengatakan antara ciri ahli syurga bagi seorang wanita itu adalah apabila isteri selalu meminta maaf kepada suami walaupun isteri tak salah. Ini ciri ahli syurga. Tapi Tuan Raja Sarizal nak bagi tahunya, bila isteri, ingat isteri-isteri kita buat check note, take note. Isteri-isteri kita dan kita sendiri pun sebagai lelaki dan perempuan semua, walaupun benda ni panas. Benda ni, yelah kita nak cerita tentang Allah kan, kita mesti kena terima kebenaran telan. Ni kita cerita bab tertib ni malam ni. Kita cerita tertib diri dulu. Sebab suami, isteri itu permulaan kehidupan. Permulaan kehidupan dan harta tu menjadi kita punya agenda kehidupan kalau kita tak teliti malam ni. Nampak? Contoh. Bila sebut, isteri, bila kita tumpukan dia untuk ada harta. Asyik-asyik nak ada nanti abang bagi harta, abang bagi rumah, abang bagi hibah. Kita tanam dekat isteri tu harta, dan harta. Jangan terkejut, dia akan ada 3 perkara ni. Mana-mana isteri atau suami yang mengutamakan harta, dia akan, satu, dia nak dimuliakan. Kedua, dia nak menjadi diutamakan. Yang ketiga, dia nak berkuasa. Apabila mengutamakan harta menjadi agenda dalam hidup kita, suami atau isteri, tak kisahlah. Mana-mana suami atau isteri yang mengutamakan harta daripada pahala. Patutnya pahala. Ini tertib ni, ini tertib. Ini tertib. Surah At-Talaq ayat 3 ni. Allah dah tentukan dah tertib ni. Mesti kena pahala dulu. Tapi kalau dia utamakan harta, maka dia akan jadi orang yang nak dimuliakan. Dia nak diutamakan. Dia nak berkuasa. Mana-mana suami, contoh saya cerita suami dulu. Dia utamakan harta. Dia minta dimuliakan. Dimuliakan ni, kalau bagi seorang suami, memang patutlah dipanggil, ikramkan dia. Tapi dimuliakan di sini maksudnya ego. Dia mulia ni. Aku yang bayar semua. Aku yang tanggung semua. Dia mula mengungkit. Ni ada suami-suami jenis gitu. Dia rasa mulia dengan kedudukan dia tu. Dan dia nak diutamakan. Ini yang kadang berlaku ni. Dia datang ni kesombongan ni. Diutamakan. Dia, kalau nak dia je betul. Ni harta ni. Dan dia dah tentu dia nak berkuasa. Sebab apa? Dia nak harta. Suami-suami yang menjadikan harta sebagai agenda dia. Okey, Ustaz, sekarang terbalik Ustaz. Sekarang ni suami yang kena muliakan isteri. Dah terbalik. Bermakna isteri yang nak dominan harta. Isteri yang dominan harta, dia akan nak dimuliakan. Dia bukan memuliakan. Dia nak dimuliakan oleh suaminya. Dia nak diutamakan oleh suaminya. Dan dia nak berkuasa atas suami dia. Ini ciri. Dan dia tak cari pahala pun. Taat-taat ni tak ada dalam agenda dia. Tak usah cerita lah buat taat-taat ni. Tak usah cerita lah. Kalau tak ada benda-benda ni, habis. Kalau tak ada benda-benda ni, kalau dia tak dimuliakan, dengan muliakan ni apa? Dengan kata-kata manis,
dengan kata-kata belayan, diutamakan. Siap. Kadang-kadang dengan mak sendiri boleh bergaduh. Jangan main-main. Bagi yang kahwin dua, alamatnya gelaplah masa depan. Isteri-isteri yang ada sifat yang mengutamakan harta. Mana tidaknya. Kalau kahwin saja kan mesti kena harta. Abang, rumah sebiji, saya sebiji. Abang tak mampu lagi nafkah saya abang nak kahwin. Abang, maknanya dia ni perempuan yang jenis mata duitan. Bila mata duitan, dia memang nak diutamakan. Dia akan diutamakan. Sebab itu berlakunya, kalau mana dia contoh, ada isteri 2, 3 contoh. Yang biasanya yang isu ni isteri kedua lah. Isteri pertama kedua yang ada 2 isteri. 3, 4 ni ada isu juga. Isu juga ni. Kalau biasa kata masing-masing berharta ni. Dia nak diutamakan ini. Kalau misal kata nombor 2 ni, dia ada sifat harta, maka dia akan conquer semua. Ni CP ni. Ini kita buka ilmunya. Kita buka ilmu strategi ni. Malam ni kita buka ilmu strategi. Tengok ya. Suami mesti kena faham. Tengok. Kalau kata 2 ni yang dominan harta, dia nak diutamakan. Nombor 3 ke nombor 4, dia tak. Kalau misal kata nombor 1 ni, mentaliti harta, dia nak diutamakan. Yang lain kena tunduk dengan dia. Kalau 4-4 nak harta, hara. Tu lelaki memang mati tengah jalan lah. Dia kena bermula dengan 1 ni. Nombor 2 ni pastikan sifat yang sama ada kat nombor 1. Kalau nombor 1 ni jenis tak ada harta, nombor 2 pun jangan jenis berharta. Jangan tumpu harta. Ini ada pula CP. Kalau nombor 1 tak ada harta, cari nombor 2 yang berharta. Ini CP manalah ngaji. Tak tahulah. Cari kalau nombor 1 isteri tak berharta, cari nombor 2 berharta. Nombor 2 dah berharta, cari nombor 3 pula yang cerdik. Yang mana-manalah punya CP ngaji. La ilaha illallah. Marah pun ada juga tu. Ini yang berlaku dalam kehidupan ni. Kalau kita tak sentuh macam ni, kita tak akan nampak. Kita kena sentuh in reality. Sebab nanti ini yang akan berlaku. Duk cerita buat teori, dah lama sangat kita cerita buat teori ni. Sekarang ni praktikal ni inilah dia. Baik, katalah suami pula. Kalau suami yang dominan, dia tak utamakan pahala, asal dia ada harta dia boleh buat apa je nak. Dia ikut dia lah. Tak kahwin senyap ke, kahwin curi-curi ke, ikut dia lah. Ni suami. Ingat, diutamakan, memuliakan. Dia lah. Dia akan buat berkuasa. Aku berkuasa. Salah satu sifat 3 ni akan ada. Kalau ada 3-3, lagi teruk. Lagi bahaya. Nampak? Sidang jemaah mata Allah SWT. Sifat angan mak jenin agaknya Ustaz. Itulah dia. Okey, baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Maka kita kena keluar. Baik. Kita utamakan balik. Mari kita betulkan balik suasana yang panas malam ni. Memang asas saya berpeluh. Janji tu bangka pun tak apa, janji beruang ni tu. Nah, kesimpulan kalau kita lihat malam ni, cuba tengok nota kita, sudah jemaah mata Allah SWT. Baik. Jadi kalau kita lihat balik, kalau kita lihat balik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Kalau kita lihat balik perjalanan kita ni, atas tadi PDF tadi. Okey. Baik. Dalam perenggan yang ke bawah tu, perenggan yang terakhir tu, oleh yang demikian tu. Oleh yang demikian tu. Okey. Dalam muka surat, kita masih muka surat 25 dan muka surat 20 bagi edisi yang sebelumnya. Oleh yang demikian,
kita kena memahami balik tertib kehidupan kita ni. Tertib kita kena memahami kembali tertib dia. Bagi tengok ni. Okey. Tukar balik. Tengok nota sekejap. Bagi ada nota, tengok nota ni. Suara ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita nak ubah kefahaman ni yang kita kena perhatikan baik-baik. Sebab tu lepas ni kita betulkan balik insya-Allah. Bagi yang dah ada harta, bagi isteri yang berharta, dia tidak jadi satu kesalahan. Tapi mudahnya nak buat salah. Tu ayat dia. Tidak jadi satu kesalahan tapi mudahnya nak buat salah dengan harta tu. Sebab tu kita kena letakkan dulu kedudukan kita tu, biar ya Allah, aku ni ada harta ni bimbang dimuliakan, aku ni sekarang nak berkuasa, aku ni sekarang nak diutamakan. Jadi cuba tengok. Oleh demikian, dengan kita memahami tertib dalam kehidupan, ia akan membantu kita untuk mengendalikan kehidupan ini dengan tersusun dan teratur serta meletakkan kehidupan kita berada di landasan yang benar. Sebagaimana yang kita meneladani akan kekuasaan Allah SWT yang menerangkan kita kepada pentadbiran seluruh alamnya dengan begitu tersusun dan teratur. Jadi sekarang ni, daripada kepincangan itu, kita nak susun balik hidup kita dengan kefahaman. Jadi sedang imam mata Allah SWT. Dah ada dah. Yang mana ni kita rujuk. Tak salah tapi mudah untuk buat salah. Jadi kita nak pergi pada memahami tertib dalam kehidupan ini. Maka di sini kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 54. Dan suratul A'raf ayat 54 Allah berfirman, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa lalu ia bersemayam di atas arasy. Ia melindungi malam dan siang yang mengiringi dengan deras, silih berganti, dan ia pula menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Cuba lihat. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, mari kita susun balik. Okay. Baik. Itu dia panggil tertib dalam kehidupan. Susun dan teratur mengikut landasan yang benar. Kita nak susun balik kehidupan kita ni sedang mata Allah SWT. Ya, ni sebagaimana Allah menyusun kehidupannya, kehidupan alam jagat raya ni, menciptakan bintang, matahari, semuanya tunduk kepada perintah Allah. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Jadi di sini kita kena lihat balik sebenarnya mata Allah SWT. Kalau kita lihat balik hasil daripada pemerhatian dan kajian kata kehidupan yang telah dilakukan, maka terhasillah. Di sinilah terhasillah. Daripada susunan tadi, maka kita kena balik mengikut pada Nabi SAW. Kembali mengikut pada susunan hidup bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Jadi sebab itu kita cerita balik tadi. Kita cerita balik di manakah keadaan yang berlaku itu, kesilapannya. 6 masa lalu. 6 masa lalu ni maknanya peraturan itu. Dan tempoh 6 masa. Masa yang mana di sisi Allah saja yang tahu. Masa di sisi Allah itu ada susunan. Ayat tu nak menunjukkan susunan sebenarnya. Susunan. Tertib susunan. Ada susunan. Allah Ta'ala pun menyusun setiap kejadian itu, ada susunan dia. Tu ayat tu. Surah Al-A'raf 54.
Surah Al-A'raf ayat 54. Surah Al-A'raf ayat 54. Tengok jap. Ada tak? Surah Al-A'raf ayat 54. Kalau kita lihat tengok. Maka di sini kita nak susun balik kehidupan mengikut kepada nasnya, yakni alaikum bisidik fa inna sidik yahdi ilal bir wa inna bir yahdi ilal jannah. Kita nak kembali menyusun hidup kita ini mengikut kepada landasan susunan yang sebenar. Jadi kejadian hidup kita pun ada susunan kehidupan. Nampak? Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ayatnya. Kuasa Allah itu, Allah berkuasa. Nampak Allah berkuasa. Jadikan dalam serentak Allah boleh buat, tapi Allah buat susunan. Begitu susunan. Maka kita mulakan susunannya sinar jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita lihat, kalau kita lihat balik, okey. Kalau kita lihat balik, bagaimana nak nyusun balik, insya-Allah kita susun balik. Jangan panik, tak apa. Kita pertama kita kena sedar. Kita kena sedar dulu apa yang sedang berlaku. Kita kena sedar mana yang dah betul, yang dah dalam kebenaran, alhamdulillah. Makanya seakan-akan, ustaz macam saya ni, macam mana ustaz? Saya dah duduk dengan harta ni ustaz. Allah, macam mana? Timbulkan rasa dulu, rasa bersalah, rasa nak perbaiki, kena ada. Kalau tidak, kita tak boleh nak ke depan. Sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi, kita kena perbetulkan balik tertib kehidupan ini. Maka, kita nak perbetulkan dengan cara kita memahami balik susunan kehidupan. Kita nak memahami kembali susunan kehidupan. Jadi, susunan kehidupan itu, kalau kita lihat bagaimana kita nak menyusun kembali susunannya. Jadi tadi kita dah bincang tentang bagaimana Allah SWT menyusun kehidupan. Alam jagat raya itu ada susunannya. Maka kita pun ada susunan. Ini kembali kepada tertib kehidupan. Tertib kehidupan ni mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ikut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut kepada akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada akhlak. Yang mana susunannya itu adalah kembali kepada menyusun kehidupan kepada soft. Itulah sidik, amanah, fatona dan tabligh. Ni baru kita ceritakan dia. Muka surat 26. Muka surat 26. Maka kitab yang edisi lama muka surat 21. Ini muka surat 26. Muka surat 26. Baik. Jadi kalau kita lihat, sebab itulah Nabi kata dalam hadis mafhum hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Abbas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi sekarang ni Nabi SAW diutuskan itu adalah untuk memperbaiki akhlak, memuliakan akhlak, ini perangai. Tadi sidang jemaah mata Allah SWT yang kita duk bincang tadi, isteri berharta, suami berharta, perangai, itu semua melibatkan perangai. Perangai yang nak dimuliakan.
yang nak dimuliakan, perangai yang nak diutamakan, perangai yang nak berkuasa. Ini semua tidak betul. Perangai-perangai ini tidak boleh ada dalam diri kita sebagai hamba Allah. Kita kena memahami konsep kehambaan. Menjadi hamba Allah. Ini tadi utamanya adalah hamba Allah. Hamba itu sifatnya tunduk dan patuh. Sami'na wa ata'na. Dia tidak boleh duduk pada sifat nak dimuliakan, nak diutamakan, nak berkuasa. Sifat hamba tak boleh. Jadi kalau kita rujuk kepada Nabi SAW, membawa kita kepada siddiq. Alaikum bis siddiq. Maka sifat Nabi yang pertama itu adalah siddiq. Bab siddiq ni, sidang penonton, sidang imam mata Allah SWT ni. Ini kata sentuh nanti, siddiq. Kita ni pergi pada tertib yang pertama. Tertib. Dalam muka surat 27. Muka surat 27. Muka surat 27. Muka surat 27. Dan muka surat 20. 21 bagi edisi yang sebelumnya. Muka surat 27. Baik. Jadi konsep kehambaan ini, yakni bila lihat kepada permasalahan utama kehidupan, bila kita nak menjadi hamba Allah, dan surah Al-Jin ayat 16, Allah berfirman yang bermaksud, Nabi Muhammad SAW diwahyukan menerangkan lagi, dan bahawa sesungguhnya, kalaulah mereka yang manusia dan jin itu berjalan betul di atas jalan Islam, sudah tentu kami akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan, terutamanya menurunkan hujan lebat kepada mereka. Kalau kita benar-benar nak faham tentang luruskan balik soft ni, maka Allah akan beri kita sebab-sebab kemewahan. Harta datang kat kita, insya-Allah. Allah akan beri kemewahan dunia dan akhirat. Kemewahan pula bukan konsep kebendaan, kemewahan dari sudut kejiwaan. Allah bagi jiwa ni lapang. Maka siddiq yang dimasukkan ialah kejiwaan. Membetulkan kembali jiwa, hati. Kejiwaan itu. Tunduk dan patuh kepada Allah. Suami, jadilah seorang suami yang hamba Allah. Kalau isteri, jadilah isteri yang hamba Allah. Baik, bila kata hamba Allah, bila kata siddiq, kejiwaan, berbalik kepada iman, yakni tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Tasdiq dipanggil tasdiqu bil qalbi. Tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Baik, bila kata membenarkan dengan hati, maka berbalik kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah tadi. Bila kata, sebab itu wahyu yang pertama turun itu pada Nabi SAW itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi SAW itu disuruh membaca Iqra' oleh Jibril AS. Kata Nabi SAW, aku tak boleh baca. Maknanya merendahnya Nabi. Nabi tunduk untuk tidak mengangkat dirinya hebat. Tak boleh baca. Dalam konteks memang ada hakikatnya, memang ada tulisan dan makna yang Allah nak ajar itu, dan hanya Malaikat Jibril AS saja yang tahu perkara itu. Nampak? Jadi sedang imam mata Allah SWT. Jadi tasdiq bil qalbi. Tasdiq membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati. Baik, bila kata membenarkan dengan hati, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, maka bila kita nak memahami kembali dengan hati, tujuan hidup kita itu adalah kembali pergi kepada makna yang sebenar. Nampak? Kita nak pergi duduk balik kepada perbahasan yang sebenar. Yang ini membenarkan dengan hati maknanya
kehidupan kita ni hidup akan bertemu mati. Hidup ni untuk mati. Ini yang sebenarnya. Jadinya hidup itu hanya Allah. Tu kalimah la ilaha illallah tu. Menegakkan kembali hayyun. Hayyun. Sifat hayyun, hidup. Jadi sekarang ni kita nak benar memahami tentang kematian. Istilah kematian. Matikan diri sebelum mati. Itu dia. Jadi nak kembali meletakkan kehidupan itu bersandarkan kepada untuk mati. Hidup untuk mati. Itu yang sebenarnya. Hati akan tahu dia akan mati. Itulah dia beriman kepada hari akhirat. Jadi sebab itulah bila kata baik. Sidang penonton, sidang imam mata Allah SWT. Baik. Bila mati dia, mati tu ni. Okey. Masih bersiaran lagi? Okey. Baik. Jadi yang kekal itu hanya Allah. Yang kekal itu hanya Allah. Jadi bila kata hidup untuk mati, maka kita ini untuk mati. Mati. Bila bertemu dengan mati, maka disitulah datangnya erti kehidupan sebenar. Disitulah erti kehidupan yang sebenar. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Jadi kalau kita nak lihat di sini, perbahasan kita di sini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, maka kalau kita kembalikan balik kepada perbahasan sebenar, ini balik kepada perbincangan Siddiq, maka tujuan pada kehidupan itu akan pergi kepada untuk melihat kembali kepada tujuan hidup itu adalah untuk mati. Mati. Kita akan bertemu dengan jalan mati. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Muka surat 28. Muka surat 28. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak Allah jadikan hidup dan mati sebagai untuk melihat ayyukum ahsanu amala. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi kita berhenti dulu setakat ini. Perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Jelas hari ini kita nak menyusun kembali. Besok kita akan sambung lagi perbahasan kita insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbahasan kita insya-Allah. Dalam perbahasan yang seterusnya. Dalam muka surat 28. Dalam muka surat 28. Kita akan sambung lagi perbahasan kita insya-Allah. Teruskan bersama dalam kajian kita ni insya-Allah. Supaya kita tak nak lagi hidup kita nampak diri kita. Di sini nampak diri. Tadi kalau nampak diri nak dimuliakan. Nak rasa berkuasa. Nak rasa diutamakan. Sedangkan hakikatnya itu adalah kita ni mati. Kita ni mati. Bila mati, di situlah bermula pengajian. Ulama tasawuf meletakkan bahawa pengajian tentang mutu qoblal maut, matikan diri kamu sudah mati. Dan memang hakikatnya memang kita mati dan kita hanya dihidupkan, tuan-tuan. Sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, insya-Allah saya rasa cukup setakat itu perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Terima kasih banyak kepada semua yang telah bersiaran pada saya pada malam ini dengan saya pada malam ni.
InsyaAllah. Jadi bila kata untuk mati, di sinilah kita akan belajar balik besok. Bagaimana dia katakan mati tu. Bukan dengan arti kata sedih. Mati ni dia akan nampak semuanya jadi satu perkara yang nak ditukar pada pahala. Sebagai contoh, bagi isteri tadi, bagi suami tadi. Bila dia nampak mati, barulah dia nampak pahala. Bila nampak harta, dia nampak pahala. Dia tak nampak benda lain lah. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Bila dia nampak mati, barulah dia nampak pahala. Kalau tidak, macam mana dia nak sedekah, dia nak infak. Sebab yang berguna nanti pahala. Tapi kita kena faham dulu mati. Nampak? Adanya infak bagus, dia nampak tujuan infak untuk dakwah. Itu semuanya bagi yang mengingati mati. Dan dia semangat pula tu untuk infak. Bukan kata dia rasa sedih lah, dia rasa terpaksa lah. Tak boleh. Dia rasa tak boleh. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi, baru kita nampak di sini, insyaAllah. Jadi sebelum tu saya buat kesimpulan dulu. Sebelum saya habiskan, mari kita buat kesimpulan dulu. Saya nak buat kesimpulan dulu. Saya tak habis buat kesimpulan tadi. Kesimpulan sekejap. Saya nak buat kesimpulan sikit. Okey. Tadi saya punya tab ni terganggu pula. Okey. Okey. Baik, sikit lagi. Saya nak buat kesimpulan dulu. Memandangkan besok cuti ni. Kita drag sikit masa. Okey. Baik. Jadi sekarang ni kesimpulannya, bila kata hidup untuk mati, maka mati ni yang bergunanya pahala. Okey. Jadi, sambung sikit. Saya nak buat kesimpulan sikit. Tadi terkendala saya punya sketch ni. Okey. Bila mati ni, dia akan nampak semangat. Bila pahala ni, dia bukan sedih. Bukan sedih. Dia akan nampak gembira. Bila pahala, dia akan gembira. Dia akan nampak gembira. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Nampak? Nampak pahala, dia akan gembira. Kat sini, kita akan nampak di sini. Maka di sini hidup ada harta. Harta tak boleh buat mati. Tak boleh. Tapi dengan syarat, harta jadikan pahala. Pahala ni baru boleh buat mati. Jadi, gembiralah ada harta yang berpahala. Bukan ada harta. Ada harta saja tidak boleh gembira lagi. Gembiralah bila ada hidup, ada masa. Allah bagi masa. Muda, sihat, lapang. Allah bagi masa. Maka, jadikan pahala. Jadi pahala tu barulah dia akan nampak ini hakikat dia. Harta yang berpahala. Masa yang berpahala. Maka dia tidak sedih. Yang sedih ni kat sini. Kalau misal kata masa itu tidak ada pahala, maka dia akan sedih kat sini. Nampak? Dia gitu. Nampak tidak itu? Jadi bila kata hidup untuk mati, mati kena pahala. Please. Fastabiqul khairat. Orang yang nampak pahala, dia kena kejar. Fastabiqul khairat. Fastabiqul. Jadi kita nak susun balik. Hamba macam mana pun hamba mati. Itu je kedudukan kita. Jadi bila kata harta masa, bila kita tujukan untuk pahala, maka pasti gembira. Kalau dia bersedih, dia bukan untuk pahala. Ada suami tak jadikan pahala, dia akan sedih. Ada harta tak jadikan pahala, dia akan sengsara. Ada masa tak jadikan pahala, dia akan rasa sempit. Isunya sekarang, keutamaan kita sudah bertukar. Pahala. Sebab itu, terima kasih
pada ada yang Allah bukakan hati, yang ada harta, nak kongsikan pahala, saya buka tawaran, nak kongsi pahala, silakan. Jangan sampai Allah tutup tawaran harta. Yang mana ada harta tu, nak jadikan pahala, sumbang ke jalan agama. Tu je. Cari siapa-siapa yang full time agama tu. Ramai ustaz-ustaz kat luar tu. Yang masa mereka tu, guna untuk dakwah. Bantu mereka. Ataupun mana-mana pelajar-pelajar yang sepenuh masa untuk cari pahala, yang menuntut ilmu, bantu mereka. Mana isteri-isteri yang dah terlajak ada harta tu, alamak ustaz, saya dah terberharta lah, tak sengaja berharta ni. Saya rasa bersalah ustaz, saya dulu duk cari-cari harta ni, duk kumpul harta ni. Dia kena convert harta dia jadi pahala. Jangan sibuk nak beli perhiasan sana sini lagi dah. Tak ada cerita perhiasan-perhiasan dah. Perhiasan-perhiasan itu akan jadi dosa nanti. Ingat. Jadi insya-Allah. Tabung lalu jangan senyum. Betul puan tuan cari rezeki. Ini tabung lalu senyum je. Jadi jangan sampai orang yang perlukan dakwah agama meminta-minta. Ingat, ada setengah-setengah tu takkan jadi meminta sebab pahala ni mahal. Pahala mahal, jadi kami tidak akan meminta-minta. Siapa yang nampak terasa tergerak nak buat pahala, maka dia akan cari jalan untuk membantu jalan agama. Dia akan cari jalan punya. Dia akan cari jalannya. Ada harta, dia akan bagi harta. Ada masa, dia akan khidmat untuk agama. Macam isteri-isteri, patut khidmat dengan suami lah. Dia khidmat dengan suami. Sebab dia nak pahala. Ada harta, isteri ada harta. Bagi kepada siapa yang memerlukan. Jangan duk seronok sangat dengan harta tu. Sebab harta tak boleh buat apa-apa pun dekat kita. Jadi, sedang penonton, sedang jemaah yang dimata Allah SWT. No more perhiasan. Tak ada dah perhiasan-perhiasan. Hidup kita ni tak ada perhiasan-perhiasan banyak. Buat perhiasan je ke? Beli kereta buat perhiasan. Beli pinggan mangkuk buat perhiasan. Beli-beli buat perhiasan. Untuk apa? Siapa yang banyakkan perhiasan di dunia, dia tidak akan dapat perhiasan di syurga. Siapa banyak ambil perhiasan di dunia, dia tidak akan dapat banyak perhiasan di syurga. Ingat, hati-hati yang banyak perhiasan. Hati-hati. Yang mana banyak perhiasan dekat rumah tu, sedar-sedar diri. Balik-balik fikir, renung, duit aku banyak habis kat beli perhiasan. Apa perhiasan? Tak ada guna. Letak beli perhiasan, congok kat situ. Beli kadang-kadang tu, buat perhiasan, lansir, buat perhiasan. Duit habis dekat perhiasan. Perhiasan lepas tu perasan. Lepas perhiasan, lepas tu perasan. Mesti tak lagi pada dua perangai tu. Lepas perhiasan, lepas tu perasan. Perasan cantik, perasan hebat, perasan bagus. Hati-hatilah. Udah-udahlah buat perangai gitu. Jadi perhiasan dunia, siapa banyak cari perhiasan dunia, dia tidak akan dapat perhiasan di syurga. Yang ini permata, hebat, bidadari syurga, menjadi contoh perempuan-perempuan yang banyak pakai perhiasan, nak nampak kelihatan cantik, bimbang-bimbang dia tak akan dicantikkan oleh Allah di syurga. Dia tak ada. Dia tak boleh jadi bidadari syurga nanti. Sebab dia nak dapat perhiasan di dunia. Siapa yang ambil semua itu di dunia, habis. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Biar apa sekarang. Ni orang sekarang ni biar apa asal bergaya. Ini masalah tu. Gembira bila berpahala. Gembira bila nak bersedekah. Gembira bila nak bagi harta. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semua yang menonton pada malam ini, Allah berikan kekuatan untuk berubah menjadi hamba-hamba yang taat. InsyaAllah. Mudah-mudahan sesiapa yang semua yang menonton pada malam ini, Allah bantu kita semua untuk fastabiqul khairat. Mengejar kebaikan. Suami, tolong tumpukan pada pahala. Isteri, tolonglah jadi isteri yang tamak pahala. Bukan tamak harta. Jangan jadi isteri yang tamak perhatian. Jangan jadi isteri yang tamak nak dimuliakan. Suami pun sama-sama kita nasihat diri kita, saya mengingatkan diri saya dan semua yang menonton pada malam ini. Mudah-mudahan pengajian kita ini benar-benar berbekas di hati untuk kita sama-sama berubah. Menjadikan agenda utama kita itu menyingkap kehidupan yang sebenar. Itu satu je, pahala. Selain daripada pahala, semuanya dusta. Ingat, yang pahala sahaja yang benar. Selain daripada pahala, semuanya dusta. Jadi insya-Allah besok kita sambung lagi perbahasan tentang perbincangan mati ini, tentang kehidupan, menyikapi kehidupan yang sebenar. InsyaAllah, mudah-mudahan semua yang menonton ini, Allah anugerahkan pahala yang sebaik-baiknya. InsyaAllah, menjadi amalan yang sebaik-baiknya, istiqomahlah sehinggalah berjumpa dengan Allah. InsyaAllah, Allah pilih kita semua yang menonton pada malam ini, InsyaAllah.
dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Cukup setakat itu saja. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar. Tak, ini kan.